tonjolkan. Api dia tidak kuat tuan-tuan. Api dia sendiri sendiri. Sebab dia kata tak sunat menyebut api secara kuat selepas surah Al-Fatihah untuk dalam solat berjamaah. Lepas tu sejuk sepi je. Tapi bila belajar orang belajar Nabawi, benda itu payah nak berlaku sebab suatu dunia. Jadi ada di kalangan umat Islam yang akan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan dengar sekelompok amin. Sekelompok. Tak semua tapi sekelompok akan menyebut amin secara jahar. Jadi Imam Zain Haram pun meraih kan. Dengar juga amin kan. Dengar juga tapi tak kuatlah dengar juga. Sebab dia meraihkan makmum di belakang dari kalangan mereka yang bermazhab Asy-Syafi'i. Yang lain tak sebut. Ya, betul kalau pergi masjid dia, macam tu lah. Masjid dia Ipoh ke, masjid dia Lumpur ke, mana-mana masjid dia pun, itulah dia. Kan, sunyi sepi je. Kita saja yang menyebut amin. Amin. Dulu tu saja makan. Dulu. Zaman kita kecil dulu kan. Itu banyak. Sebab mereka memakai bacaan Al-Quran dari Imam Al-Jazari. Dari Tariq Al-Jazari, Imam Al-Jazari. Di mana itu mad badan itu 6 harakat. Pasal itu Imam dia Hamzah Alif tu. Jadi 6 harakat. Kalau ikut Tariq Imam Asy-Syatibi, Imam mad badan itu 2 harakat je. Kita ikut sekarang. Jadi kita baca amin tak panjang. Amin pula ayat panjang sekarang. Sebab itu mak alif lis disukun, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Itu perubahan. Tapi yang pastinya yang tak ubah ialah sebutan amin secara jahar itu tidak ubah. Kerana kita pegang itu berdasarkan kepada mazhab Asy-Syafi'i yang kita pakai. Gitu. Baik. Kita lihat kepada buku surat 34 dan sebelum itu kita lihat pada nota yang saya bagi itu. Kita lihat kepada surah Al-Fatihah itu hukum tajwid dia. Hukum tajwid surah Al-Fatihah itu tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim mula-mula ialah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Mana lafzul jalalah? Allah. Dia sebut lafzul jalalah ia merujuk kepada Allah. Bismillah. Jadi kalau huruf sebelum Allah itu bagi bawah, kita kena baca Bismillah, La, Illah, Lillah, Bismillah. Mana ini dinipiskan. Jangan baca Bismillah. Tak betul tu. Itu kaedah yang tidak. Lillah. Ada? Saya jumpa, saya ngajar Quran tu. Ada saya jumpa orang yang baca Lillah. Sebab dia nak samakan dengan Allah tu. Kaedah tak betul. Yang betulnya ialah Lillah, Bismillah, Lillah. Kan? Tapi kalau huruf sebelum Allah itu balik atas dan depan, baru kita baca, kita tebalkan. Allah, Ilallah, Alallah, Allah. Gitu. Itu kaedah dia. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, alif lam qamariyah. Apa tanda alif lam qamariyah? Ada sabdu pada huruf yang ketiga. Jadi Ar-Rahman. Tak boleh baca Al-Rahman. Tak boleh. Kadang-kadang kita tengok pembaca berita salah baca. Dia baca Al-Rahman. Tak boleh. Sebab dia tak tahu tu perkataan Arab. Perkataan Arab kita ikut kaedah. Tak boleh sebut Al-Rahman, kena sebut Ar-Rahman. Sebab alif lam ada dua, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Di alif lam syamsiyah Ar-Rahman. Ar-Rahman dibaca dengan bunyi syaddah, bunyi satu. Ar-Rahman. Ma itu mad tabi'i, dua harakat panjang. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa disebut mad tabi'i? Sebab dalam tulisan tidak ada alif, tapi pada bacaan ada alif. Itu sebab disebut mad tabi'i. Kalau mad asli ada alif pada tulisan dan ada alif pada bacaan. Kalau mad tabi'i tiada alif pada tulisan tetapi ada alif pada bacaan. Itu mad tabi'i. Baik. Ar-Rahim. Sekali lagi kita jumpa alif lam syamsiyah. Ar-Rahim. Oleh kerana dia berada di hujung ayat, maka kalau dimatikan dia jadi mad alif sukun, baca 2, baca 4 atau baca 6 kata pulang. Kalau qari tentu dibaca sebab nak bagi sejajar dengan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kata? Kendam lah kan? Tapi kalau kita baca nak laju, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Berapa? 2 hal. Itu bergantung pada keadaan kita lah. Ayat yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, alif lam qamari. Jadi kita kena zahirkan bunyi lam batil. Alhamdulillah, jangan ala. Kalau ala dia jadi qalqalah, salah. Alhamdulillah, alhamdulillah, jangan ala sekali-kali. Kalau ala, hancur. Sebab ini kalau dalam sembahyang, kalau salah dalam bacaan kita dalam surah Al-Fatihah, akan jadi sembahyang kita tidak sah. Jaga tu. Itu kalau imam masjid, soalan pertama ketika dia menunggu, tuan sila baca surah Al-Fatihah. Jangan. Kalau kata nampak okey, masuk soalan yang kedua. Kalau nampak tak okey, Sadaqallahul-Azim. Baliklah. Baliklah. Kalau nampak tak okey, balik. Terima kasih ucapkan kepada tuan yang dicalonkan sebagai imam. Saya syorkan tuan belajar dulu membaca Al-Quran. InsyaAllah pada kalau dicalonkan semula, tuan dah perbaiki calon semula. Kalau tuan baca dengan baik, InsyaAllah tuan akan terpilih sebagai imam. Ini kalau dapat lihat masalah macam mana ini? Imam. Nampak? Itu. Jadi alhamdu. Al itu mesti tebal, zahir. Alhamdu. Hamdu bimati jumpa dengan dal, hukumnya izhar syafawi. Bimati jumpa dengan dal, bimati berjumpa dengan mana-mana huruf kecuali im dan ba, hukumnya izhar syafawi. Sebut dengan jelas. Alhamdu. Jangan tengok. Jangan alhamdu. Alhamdu. Lillahi. Kita jumpa lagi sekali. Lafzul jalalah. Dia ditipiskan. Rabbil alamin. Ra itu ra tafkhim. Ra itu ditebalkan. Kerana dia berbaris di atas. Jangan Rabbul. Betul. Rabbul Rahman. Tadi hasil saya tak sebut pada ayat yang pertama tadi. Ar-Rahman, ra tu tebal. Rahman, Rahim. Betul tebal. Rahman, jangan Rahman. Dia sebut. Kita tahu. Kita dah pernah belajar dulu Quran. Ada dia baca Rahman, Rahim. Tak betul lah. Ra, bukan ra. Ra, bukan ru. Ra. Itu disebut betul tak apa, kita bukan nak belajar. Kita bukan kelas Al-Quran, kelas tajwid Al-Quran, ni kelas tafsir. Apa nak belajar nanti kena mengaji lah. Kena panggil Ustaz Muhaimin kita, minta dia test bacaan suara-suara.
betulkan. Dia guru tahfiz, mesti dia bacaan Quran itu betul. Kita minta dia tolong betulkan bacaan itu. Ustaz minta Ustaz kami kumpul ni, Ustaz interview kami seorang-seorang surah Fatihah, betulkan insya-Allah. Dan lepas ni semua kita baca Fatihah itu akan betul. Bukan untuk orang lain, untuk kita juga, supaya kita tidak salah baca Fatihah dan tidak berlaku tak sah solat kita. Ini penting tuan.